Assalamualaikum. Okey, video ni adalah sambungan daripada video cikgu yang sebelumnya. Tajuk masa dan waktu yang mana kita nak belajar tambah masa yang melibatkan unit dekad dan tahun, abad dan dekad dan juga abad dan tahun. Okey, dekad dan tahun penukarannya kita kena darab 10, abad dan dekad pun kita darab dengan 10, abad dan tahun kita kena darab dengan 100. Okey, kita tengok contoh. Contoh yang pertama, yang berikut ialah tempoh pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dia ada bagi gambar raja kat sini. Sultan Muzaffar Shah 1/1/5 dekad, Sultan Mansur Shah 1/9/10 dekad, Sultan Alauddin Riayat Shah 1/1/10 dekad dan Sultan Mahmud Shah 23 tahun. Okey, soalan A, hitung jumlah pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah. Dan soalan B, kira tempoh dalam tahun pemerintahan dua sultan yang terakhir. Okey, kita buat dulu soalan A. Jumlah pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan Mansur Shah. Okey, kita tengok sini Sultan Muzaffar Shah ialah 1/1/5 dekad. Kita kena tambahkan dengan Sultan Mansur Shah 1/9/10 dekad. Okey, soalan ni penambahan pecahan. Dan unit dia dah sama. Unit dia dekad dengan dekad. Jadi kita tambah aja dalam sifir 5. Kalau kita buat 1 darab 5 sama dengan 5. 2 darab 5 sama dengan 10. Jadi yang 5 ni kita kena darabkan dengan 2. Darab 2, darab 2. Okey, kita kembangkan dulu. 2/10 dekad tambah 1/9/10 dekad. Okey. Pecahan dia dah sama. Jadi kita tambah dulu nombor bulat. Tambah dengan nombor bulat. 1 tambah 1 kita dapat jawapan dia 2. Pecahan tambah dengan pecahan. 2/10 tambah dengan 9/10. 2 tambah dengan 9 kita dapat 11/10 dekad. Dekat sini beri perhatian. 11/10 ialah pecahan tak wajar. Jadi kita kat sini kita kena tukarkan dia kepada nombor bercampur. 11 kita bahagikan dengan 10 dapat 1, 10. Susun kita dapat 1/10. 1/10. Tulis mula 2 tambah dengan yang ini kita dah tukar jadi 1/10 dekad. Kemudian kita tambahkan. Okey, 2 tambah 1 kita dapat 3. Kemudian pecahan dia 1/10 dekad. Jawapan dia ialah 3 1/10 dekad. Kita buat pula soalan B. Kira tempoh dalam tahun pemerintahan dua sultan terakhir. So, dua sultan terakhir ialah Sultan Alauddin Riayat Shah dan juga Sultan Mahmud Shah. Kat sini dia kata kira tempoh dalam tahun. Okey, tulis dulu. Ayat matematik dia ialah 1/10 dekad tambah 23 tahun. Dia nak jawapan dalam tahun. Jadi siapa yang kita kena tukar? Ya, kita kena tukar yang 1/10 dekad ni. Okey, 1 ni ialah 1 dekad. Tapi disebabkan dia nak jawapan dalam tahun, jadi kita tukarkan dulu kepada pecahan tak wajar. Tambah, darab dan tambah. Kita dapat sini 10 darab 1, 10 tambah 1, 11. 11/10. Dekad. Dekad nak tukar kepada tahun, kita kena darab dengan 10. Okay, dekat sini kita nampak sama. Jadi kita boleh terus potong, mansuhkan dia. Dan kita dapat jawapan dia 11 tahun. Bila dua-dua dah sama dalam tahun, barulah kita boleh tambah. Okay, 1/10 dekad tadi ialah 11 tahun. Tambahkan dengan 23 tahun. Dan kita dapat jawapan dia 34 tahun. Okey, sama juga kan? Yang mana yang kita rasa
Tak menepati kehendak soalan dia. Jadi yang itu yang kita kena tukar dulu. Kita tengok contoh yang kedua, Cikgu Alice. Saya bertugas sebagai guru sementara selama 1/5 dekad. 1/3 dekad seterusnya sebagai guru tetap. Soalan dia, berapakah tempoh dalam tahun Cikgu Alice telah bertugas sebagai guru? Jadi kita tulis dulu ayat matematik dia ialah 1/5 dekad tambah dengan 1/3 dekad. Dan dia nak jawapan dalam apa? Dalam tahun. Okey, melihat kepada ini, jadi dua-dua ni kita kena tukar sebab dia dua ni tak menepati kehendak soalan. Okey, 1/5 dekad. Dekad nak tukar kepada tahun, kita darab 10. Jadi 1/5 darab dengan 10. 1 darab 10, kita dapat 10/5. 10/5 maksudnya 10 bahagi 5. 10 bahagi 5 kita akan dapat jawapan dia 2 tahun. Kemudian kita buat pula 1/3 dekad. 1/3 dekad kita kena darab dengan 10. Okey, sila tengok 10 ialah nombor bertuah. Jadi kita cuma perlu gerakkan titik dia sekali ke kanan. Jadi titik baru dia dekat sini, titik yang ini dah tak ada. Jawapan dia ialah 13 tahun. Bila dua-dua kita dah tukarkan dan dapat jawapan dalam tahun, barulah kita boleh tambahkan. Sebab syarat tambah mesti sama unit. Jadi 2 tahun tambah dengan 13 tahun. Tambahkan. Dan kita akan dapat jawapan dia 15 tahun. Okey, seterusnya tambah masa melibatkan abad dan dekad. Okey, yang tadi tu ialah melibatkan dekad dan tahun. Kita darab 10. Yang ini melibatkan abad dan dekad pun sama, kita darab dengan 10. Okey, contoh yang pertama, gua A berusia 6 1/5 abad. Usia gua B adalah 3 1/2 abad lebih tua daripada gua A. Kata kunci dia kat sini, lebih tua. Okay, bila lebih tua, kita kena lakukan operasi tambah. Dan kita nak cari usia gua B. Ayat matematik dia akan jadi 6 1/5 abad tambah 3 1/2 abad. Kedua-duanya dalam bentuk pecahan dan unit dia ialah abad. Jadi kat sini kita boleh tambah. Okey. Kalau kita tengok 2, dalam sifir 2 tak ada 5. Dalam sifir 5 pun tak ada 2. Jadi dekat sini kita akan gunakan kaedah darab silang. Yang mana 5 kita kena darab dengan 2. 2 kita darab dengan 5. Okey, atas dia kita ikut. Darab 2, darab 5. Kita kembangkan. 6, 2/10 abad tambah 3, 5/10 abad. Nombor bulat tambah dengan nombor bulat. 6 tambah 3 kita dapat 9. Pecahan tambah dengan pecahan dapat 7/10 abad. Jadi jawapan dia ialah 9 7/10 abad. Tak perlu kita nak tukarkan unit dia sebab dia kat sini dia tak menyatakan pun nak unit dalam apa. Jadi lebih selamat kalau kita terus je bagi unit dia yang sama iaitu abad. Tengok contoh yang kedua. 3/10 abad tambah 29 dekad sama dengan dekad. Jadi kat sini yang ini pecahan, yang ini nombor bulat. Jadi yang dalam bentuk pecahan ni kita kena tukarkan dulu dia kepada unit dekad. Darab dengan 10. 3/10 darab dengan 10. Yang 10 dengan 10 ni kita boleh masukkan. Jadi kita dapat jawapan dia 3 dekad. Kemudian barulah kita boleh tambahkan dengan 29 dekad. Okey, 29 dekad tambah 3 dekad. Dapat jawapan dia 32 dekad. Contoh seterusnya, contoh 3. 2
4/5 abad tambah 8 abad 7 dekad. Nak jawapan dalam abad dan dekad. Jadi dekat sini kita tukarkan 2/4/5 abad. Okey, 2/4/5, 2 yang ini ialah 2 abad. Dan kita kena buat yang 4/5. 4/5 kita kena darab dengan 10. 4 darab 10 dapat 40 per dengan 5. 40 bahagi dengan 5, kita akan dapat 8 dekad. Kemudian barulah kita boleh tambahkan. Okey, ada 2 unit 2 abad 8 dekad tambah 8 abad 7 dekad. Okey, jangan lupa buat tiang. 8 tambah 7, kita dapat 15 dekad. 2 tambah 8, kita dapat 10 abad. Okay, dekat sini kita semak balik. Darab 10. Jadi dekat rumah dekad ni tak boleh lebih daripada 10. Kalau dia lebih daripada 10, kita kena hantar dia pergi rumah abad. Kat sini kita kena tolak 10 dan kini kita tambah 1. Kita permudahkan jawapan kita. Dapat dekat sini 5 dekad. 10 tambah 1 dapat 11 abad. Jawapan akhir dia ialah 11 abad 5 dekad. Seterusnya, contoh yang keempat. 12.6 abad tambah 58 dekad. Yang ini melibatkan apa pula? Yang ini melibatkan perpuluhan. Okey, dia nak jawapan dalam abad dan dekad. Jadi 12.6 kita pecahkan dulu kepada 12 dan 0.6. Okey, 12 ni ialah 12 abad. Jadi 0.6 ini yang kita kena darab dengan 10. Kita gerak titik sahaja sekali dekat sini. Titik baru dia dekat sini, yang dekat depan ni dah tak ada. Dapatlah jawapan dia 6 dekad. Kemudian kita nak tambah. Okey, kita boleh tambah je dulu Cikgu tambah dulu 12 abad 6 dekad tambah dengan 58 dekad. Jadi tulis dekat rumah dekad ni. 58 dekad. Buat tiang. 6 tambah 8, 14. 5 tambah 1, 64 dekad. Dan yang ini 12 abad. Okey, jadual penukaran dia ialah 10. Jadi dekat rumah dekad ni tak boleh lebih 10. Kat sini ada 64. So kita boleh tolak terus 60. Kita boleh tolak terus 60. Kat sini kita kena tambah terus 6. Kita pemudahkan jawapan kita. Kita dapatlah kat sini 18 abad 4 dekad. Okey, cikgu harap awak jelas dan faham. Sebelum kita masuk contoh yang seterusnya. Contoh yang terakhir, contoh 5 tambah 4 9/10 abad dan 3.2 abad. Okey, dekat sini dua-duanya tak sama bentuk. Yang ini pecahan, yang ini perpuluhan. Yang sama cuma dia punya unit. Cikgu tulis mula 4 9/10 abad tambah 3.2 abad. Dan dia nak jawapan dalam abad dan dekad. Okey, disebabkan dua-dua ni tak sama, so dua-dua ni kita kena tukarkan dia. Okey, 4 9/10. 4 ni ialah 4 abad. Dan kita buat 9/10. Darab dengan 10. Dekat sini kita dapat 9 dekad. Okey, kemudian cikgu buat yang 3.2 ni. Sama juga. 3 ini ialah 3 abad. Baki dia ialah 0.2. Kita darab dengan 10. Gerak titik sekali. Dapatlah jawapan dia 2 dekad. Okey, bila kita dah tukarkan unit dia, barulah kita boleh tambahkan. Susun dalam bentuk lazim. 9 tambah 2, kita dapat 11 dekad. 4 tambah 3 dapat 7 abad. Kat sini rumah dekad tak boleh lebih berapa tadi? 10. So kat sini kita tolak 10, kita tambah 1. 1 dekad. Dan yang ini 8 abad.
Jadi jawapan dia ialah 8 abad 1 dekad. Okey, cikgu harap awak jelas. Seterusnya, pecahan yang terakhir dalam tajuk tambah masa ialah yang melibatkan unit abad dan tahun, yang mana kita kena darab dengan 100. Okey, contoh yang pertama, hitung anggaran usia menara jam besar Alostar. Okey, menara jam besar Kuala Kangsar lebih kurang 4/5 abad, manakala menara jam besar Alostar kira-kira 3/10 abad lebih daripada. Jadi lebih daripada ni kita kena lakukan operasi tambah. Lebih daripada usia menara jam besar Kuala Kangsar. Okey, sekarang kita tambah 4/5 abad tambah 3/10 abad. Kedua-duanya dalam bentuk pecahan dan unit dia sama. Jadi kita samakan dulu penyebut dia 5 darab 2, 4 darab 2. Kita kembangkan 4 darab 2 dapat 8/10 abad tambah 3/10 abad. 8 tambah 3, 11/10 abad. Okey, 11/10 dalam bentuk pecahan tak wajar. Jadi kita tukarkan kepada nombor bercampur. 11 bahagi 10, kita dapat 1/10 abad. Unit dia masih sama. Jadi kat sini disebabkan dia kata hitung anggaran usia. Jadi jawapan kita pun kita kena tulis anggaran lah. Jadi anggaran usia menara jam besar Alostar ialah 1/10 abad. Okey, tengok contoh yang kedua. 27/10 abad tambah 60 tahun dan dia nak jawapan dalam tahun. Jadi cikgu rasa awak dah semakin faham. Yang mana kena tukar? Kita kena tukarkan yang 27/10 abad. Okey, disebabkan dia nak jawapan terus dalam tahun, jadi kita terus tukar yang ini. Darab tambah. Jadi 10 darab 2, 20 tambah 7, 27/10. Darabkan dengan 100. Okey, dekat sini kita hanya boleh potong satu sifar sahaja. Potong satu sifar, potong satu sifar. So, dah tinggal 27 darab 10. 27 darab 10 ialah 270 tahun. Bila kita dah tukar unit, barulah kita boleh tambahkan. 270 tahun tambah 60 tahun. $330 tahun. Okay, sentiasa tengok apa kehendak soalan, dia nak unit apa. Terusnya contoh yang ketiga, 81/2 abad tambah 1 abad 35 tahun. Okay, dia nak jawapan dalam 2 unit, iaitu dalam abad dan tahun. So dekat sini kita kena pecahkan dia lah. Kita pecahkan dia kepada 8 dan juga 1/2. Okey, 8 ni ialah 8 abad. 1/2 ni kita kena darabkan dengan 100. Jadi kalau kat sini cikgu guna kaedah pemansuhan. 1, yang ini dapat 50. So yang ini kita dapat 50 tahun. Kemudian bila kita dah tukar, baru kita boleh tambahkan. 8 abad 50 tahun tambah 1 abad 35 tahun. Okey, garis. Kita buat tiang. 5, 8 tahun. 8 tambah 1, 9 abad. Jawapan akhir dia 9 abad 85 tahun. Contoh yang keempat, melibatkan perpuluhan dan juga nombor bulat. Dan dia nak jawapan dalam abad dan tahun. Ada 2 unit juga. Jadi yang ni kita kena pecahkan. 7 ialah 7 abad. Baki dia ialah 0.9. Darab dengan berapa? 100. Okey. Darab nombor bertuah. Jadi kita gerak je 2 kali. 1, 2. Titik yang baru dekat sini. Yang ini dah tak ada. Okey. Mangkuk yang pertama ni ada nombor 9. Mangkuk yang kedua ni kita letak sifar. So dapat jawapan dia 90 tahun. Kemudian kita tambahkan 7 abad
90 tahun tambah 6 abad 42 tahun. Okey, garis tiang. Sifar tambah 2, 2. 9 tambah 4, 13. Tahun. 7 tambah 6, 13 abad. Dekat sini, tengok rumah tahun, hanya limit dia 100. Jadi kat sini lebih 100 kan? So, kita tolak 100 tambah 1. Permudahkan jawapan kita. Dapatlah jawapan akhir dia 14 abad 32 tahun. Okey, contoh yang seterusnya. Contoh yang kelima. Sifar perpuluhan 82 abad tambah 451 tahun. Nak jawapan dalam abad dan tahun. Kita tukar siapa? Tukar sifar perpuluhan 82 abad. Okey, sifar perpuluhan 82 abad tukar kepada tahun, darab 100. Gerak 2 kali. Titik dekat sini. Jadi jawapan dia ialah 82 tahun. Okey, tahun dengan tahun dah sama. Jadi kita terus saja tambah. 82 tahun tambah 451 tahun. 3, 13, 533 tahun. Bila kita nak tengok sini, dia nak jawapan dalam abad dan tahun. Jadi kat sini kita boleh congak aja. 1 abad 100 tahun. Jadi dekat sini ada 533 tahun. So kat sini kita terus dapat jawapan dia 5 abad 33 tahun. 5 abad 500. Jadi baki dia 33 tahun. Okey, soalan yang terakhir. Contoh yang keenam. Melibatkan pecahan dengan perpuluhan. Jadi dua-dua ni tak sama. Jadi dua-dua ni lah kita kena tukarkan. 5/3/4 abad. Tukar kepada tahun. Kita darab tambah dulu. 4 darab 5, 20 tambah 3 dapat 23/4. Kita darab dengan 100. Okey, dekat sini 23 darab 100 dapat 2300 bahagi 4. Okey, awak boleh buat sendiri dalam bentuk lazim. Bila awak bahagi 4, awak akan dapat 575 tahun. 575 tahun. Okey, awak buat sendiri Kemudian yang 1/3 abad ni pun kita tukarkan. Kita darab dengan 100. Jadi yang ini kita gerak titik sahaja. 1, 2. Sini letak sifar. So jawapan dia 130 tahun. Kemudian kena buat apa? Kita kena tambahkan. 575 tahun tambah dengan 130 tahun. Tambah dan kita dapatlah jawapan dia 705 tahun. Okey, cikgu dah tunjukkan banyak contoh. Setiap satu contoh adalah berlainan. Jadi awak cuba buat soalan latihan yang ada dalam buku teks muka surat 153. Dan andai kata awak terlupa, awak boleh tonton semula video cikgu ni. Jadi awak boleh tahu soalan yang ini bersesuaian dengan contoh yang mana. Pertama sekali, kena pastikan dia sama bentuk nombor. Dan yang kedua, kita kena pastikan unit masa dia. Okey, cikgu berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.